Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummiyyin nuri wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil al-mubin waj'alna min 'ibadikal mukhlasin al-mukhlisin. Allahumma iftah lana kulla khair min kulli khair fi kulli khair, amma ba'd. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita memulakan pengajian kita pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab dan 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi, dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala menghadiahkannya kepada junjungan kita yang dikasihi lagi dihormati dan disanjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga dan para sahabat baginda radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan kepada seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah, khususnya Syekh Yusuf Nabhani, pengarang kitab yang kita sedang belajar, dan juga kepada ibu bapa kita, anak isteri, jiran tetangga muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat al-ahya'i minhum wal amwat, dan dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita akidah yang benar, niat yang benar, ilmu yang benar, amal yang benar, adab yang benar, akhlak yang benar, taubat yang benar, cinta yang benar, dan guru yang benar, sahabat yang benar, serta jalan agama yang benar. Dan dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dari segala fitnah, daripada segala fitnah sama ada yang zahir ataupun yang batin, daripada segala wabak dan bala dan perkara-perkara keji dan mungkar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wa la li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina 'ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kuliah kita ini bersekitar dengan siri 40 hadis. Kalau seingat saya yang kita dah khatamkan kitab 40 hadis pertama adalah 40 hadis berkenaan dengan zikir. Yang kemudian 40 hadis berkenaan dengan ilmu.
Dan kemudian kita masuk yang ini, 40 hadis berkenaan dengan kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah pun sampai pada hadis yang ke-18. 40 hadis berkenaan dengan fadail. Jadi kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sekurang-kurangnya boleh dikenali kemuliaan baginda daripada 12 sudut. Sekurang-kurangnya ada 12 disiplin ilmu yang kita dengannya dapat mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah berkenaan dengan fadail yang kita selalu dengar bila kita berdoa, ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah. Jadi berikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah, kedudukan yang paling tinggi di syurga. Dalam sebahagian riwayat, kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah, yang tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan al-wasilah. Dan kemudian al-fadilah. Al-fadilah ni adalah kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas seluruh makhluk Allah secara mutlak. Jadi imam kita telah menghimpunkan 40 hadis berkenaan dengan fadail, kelebihan, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah antara makna yang kita hadirkan sewaktu kita doa, ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah. Jadi fadilah ataupun fadail jamaknya adalah di antara perkara yang kita kena sentiasa ingat dan ingat dan ingat dan ingat. Sebab itu kita disyariatkan membacanya sekurang-kurangnya selepas azan. Adapun selepas iqamat itu ada khilaf. Adakah kita dituntut untuk baca ataupun tidak? Tapi saya suka ambil pandangan yang bacalah. Tapi maknanya kat situ ada ulama kata sunat, ada yang ulama kata tak dituntut. Tapi tak ada masalah. Cuma yang kita katakan 3 perkara tu, wasilah, fadilah, maqam mahmud, ini selalu kita sentiasa diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengingatinya. Bukan sekali, sekurang-kurangnya 5 kali atau 10 kali sehari. Jadi kemuliaan Rasulullah ni terlalu besar. Tak cukup 40 hadis, ada banyak lagi. Tetapi ini adalah muqaddimah, anak kunci. 40 hadis ni umpama anak kunci ilmu. Baik, kita sampai pada hadis yang ke-18 dan kita akan sambung pada hadis yang ke-19 insya-Allah. Kita recap sedikit hadis yang ke-18. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kemuliaan akhlak dan kesempurnaan tingkah laku. Kita itu sempat sikit je ulas. An Jabirin radhiyallahu anhu, daripada pengarang kita Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. An Jabirin radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha ba'athani, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan daku ataupun mengutus daku, bitamami makarimil akhlaq, dengan kesempurnaan kemuliaan-kemuliaan akhlak, wa kamali mahasinil af'al, dan kesempurnaan keindahan segala perbuatan dan tingkah laku. Jadi kita dah sebut dah, pertama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kemuncak segala akhlak-akhlak yang indah-indah. Jadi kalau dari sudut kerajaan di dunia, mungkin Nabi Allah Sulaiman diberi lebih besar. Mungkin ada bab-bab tertentu, ada Nabi yang mempunyai kelebihan. Tetapi dari sudut akhlak, maka tidak ada yang melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala akhlak-akhlak yang terpuji itu Rasulullah adalah teladannya, dan Rasulullah adalah pemimpin dan ketuanya dan puncaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya Allah kata pada Rasulullah, engkau sesungguhnya
berada di atas akhlak yang sangat agung. Bila Allah yang Maha Agung memuji Rasulullah dengan sifat agung, maka sesungguhnya Rasulullah berada di kemuncak kedudukan yang sangat agung. Sifat sabar Rasulullah, sifat rahmat Rasulullah. Nak tengok hamba yang bersyukur Rasulullah, nak tengok yang pengasih Rasulullah, nak tengok yang apa lagi, zuhud Rasulullah, berani Rasulullah, dermawan Rasulullah, berakhlak kepada ahli keluarga Rasulullah, berakhlak kepada hamba Rasulullah, sebagai pemimpin yang adil Rasulullah. Jadi segala sifat yang indah-indah itu Rasulullah, dan tak akan sempurna akhlak melainkan dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak akan sempurna akhlak melainkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dah sebut bahawa di antara cara seseorang nak menilai kualiti agamanya adalah dengan melihat akhlaknya. Semakin sekuat seorang itu beragama, bukan dia makin bengis, bukan semakin kuat beragama dia makin kotor lidahnya. Bukan semakin kuat beragama rasa diri lagi bagus daripada orang lain. Kibir, ego, sombong. Rasa dirilah yang kononnya nak ikut Quran Sunnah, orang lain semua tak nak ikut Quran Sunnah. Rasa diri seorang sahajalah yang berjuang untuk Islam, orang lain tak berjuang untuk Islam. Jadi kalau macam ni, ini tanda kita mengambil jalan yang salah. Orang yang makin dekat dengan Rasulullah, maka akhlaknya semakin mirip kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni tuan-tuan, antara cara nak menilai diri kita, antaranya akhlak. Yang kedua, antaranya zikir. Makin kuat kita beragama, kita akan kuat makin berzikir. Kalau makin kita jauh daripada agama, kita kurang berzikir. Kalau kita makin kuat agama kita rasa, tapi makin anti zikir, itu insya-Allah lah ahli bid'ah. Dan akhlak yang mulia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat denganku di kedudukanku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kenapa? Kerana akhlak ni sebenarnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah yang paling tinggi akidah. Akidah yang betul tu sunnah paling tinggi sekali. Dan antara sunnah-sunnah yang tinggi adalah akhlak. Dan akhlak yang menjadi neraca adalah akhlak kita kepada ahli keluarga kita. Itu akhlak yang menjadi neraca seseorang itu berakhlak. Kerana apa? Kerana ahli keluarga itu berada di bawah kuasanya. Jadi untuk kita berakhlak kepada orang yang berkuasa senang, tapi untuk kita berakhlak kepada orang yang bawah kuasa kita, itulah yang sukar. Dan Rasulullah kata, khiyarukum li ahli wa ana khiyarukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik akhlaknya kepada ahli keluarga. Jadi banyak-banyak akhlak yang paling penting kepada ahli keluarga, pada mak ayah, pada isteri, pada anak-anak. Ini akhlak yang menjadi penentu. Jangan sampai akhlak dekat sini buruk, tapi akhlak dengan kawan-kawan baik. Dengan kawan-kawan baik, jumpa gembira, kawan buat salah pun tak marah. Tapi bila sampai dekat akhlak dengan keluarga, anak buat salah sikit dia melenting baran, isteri buat salah sikitnya melenting baran. Sedangkan inilah akhlak yang menjadi benchmark yang paling utama, akhlak dalam ahli keluarga. Itu dulu yang perlu didahulukan. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tidak ada satu perkara yang lebih berat dalam neraca timbangan dekat akhirat nanti lebih daripada akhlak yang baik. Dan orang yang mempunyai akhlak yang baik itu seumpama orang yang berjihad di malam hari. Maksudnya dia boleh mencapai berjihad di siang hari, dan seumpama orang yang berdiri sembahyang dan berpuasa sepanjang masa. Itu orang yang berakhlak. Jadi ada orang dengan akhlak dia, walaupun dia tak banyak ibadat, dia mendahului dan melebihi orang-orang yang banyak ibadat.
tetapi buruk akhlaknya. Contoh orang yang banyak ibadat tapi buruk akhlaknya siapa? Golongan Khawarij. Golongan Khawarij ni terkenal. Yang katanya banyak ibadat, mata cengkung, dahi hitam macam lutut unta. Konon mengangkat pedang berjihad. Rupa-rupanya yang dibunuh ni saudara Islamnya sendiri yang dia kafirkan. Sebab apa? Pertama, jahil, dan semakin dia beribadat semakin ego. Kita pun tengoklah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kalau kita makin beribadat makin ego, makin banyak qiyamul lail, makin rasa pandang orang lain tak bagus. Makin banyak pergi surau, makin pandang orang lain tak bagus. Ini namanya orang yang tak berakhlak walaupun beribadat. Dia tak faham adab-adab selepas ibadah. Kita ada adab sebelum ibadat, ada adab semasa ibadat, dan ada adab selepas ibadat. Adab selepas ibadat ni antaranya banyak perkara tak mungkit-mungkit. Kalau dah sedekah tu mengungkit, batal pahala. Jangan disebut-sebut. Malam tadi Syekh Hana, subhanallah. Tak sangka lah. Ceritalah ibadat masing-masing. Ya subhanallah. Ada Imam Junaid Al-Baghdadi, kalau tak silap saya pernah pergi jumpa satu orang. Kemudian orang tu pun bawa keluar pinggan-pinggan. Ini pinggan haji tahun ni, ini pinggan haji tahun ni, ini pinggan haji tahun ni. Nak tunjuk dia banyak pergi haji. Jadi tu antara adab ibadat, jangan mungkit-mungkit, jangan menunjuk-nunjuk. Yang kedua di antaranya bersyukur bahawa Allah yang bagi kita kekuatan untuk beribadah, bukannya kekuatan kita. Kalau kita nisbahkan kekuatan ibadah tu pada kita khawarij, kita akan jadi iblis. Kita jangan nisbahkan kekuatan ibadah itu kepada kita. Bila kita nisbahkan kekuatan ibadah tu pada kita, tu yang kita rasa aku ni lagi bagus daripada orang yang tak datang. Jangan. Allah yang bagi kamu kekuatan, dan sangka baik mungkin dia ada amalan yang kamu tak tahu, rahsia antaranya dengan Allah, yang dengannya Allah terima amalannya. Dan kamu mungkin ada dosa yang kamu tak tahu dengan Allah, yang takut-takut dengan itu Allah murka pada kamu. Bersyukur, jangan mengungkit, jangan menzahir-zahirkan, khususnya kalau ia adalah ibadah sunnah. Kalau ibadat zuhur, ibadat fardu, dia syiar lain. Kemudian jangan menisbahkan kekuatan ibadah tu pada diri kita. Jangan. Kemudian berazam untuk melakukannya, dan sentiasa merasakan kekurangan dalam ibadah. Ini adab-adab selepas ibadat. Kalau kita tak buat adab-adab ni, banyak ibadat tapi makin banyak egonya, Sebab tu ilmu tasawuf sangat penting bagi ahli ibadah. Ahli ibadah ni sangat penting belajar ilmu tasawuf. Kalau tidak, dia akan merosakkan dirinya sendiri. Jadi di neraca nanti yang paling berat, kata Rasulullah, adalah akhlak yang baik. Dan akhlak ni, kata Imam Ghazali, nak kenal macam mana? Kalau kamu nak tahu akhlak ni umpama rupa roh kamu. Dia rupa roh kamu. Tapi macam mana nak tahu rupa roh kami? Kata Imam Ghazali, tengok dia, kalau dia keluar daripada kamu dengan mudah, maknanya orang buat jahat pada kamu tak cepat pun nak marah. Nampak sebenarnya ini semua daripada Allah SWT. Itu akhlak. Tapi kalau bermujahadah, dia kutuk kamu nak marah tapi kamu tahan. Itu belum peringkat akhlak lagi. Itu masih lagi peringkat mujahadah. Itu masih lagi peringkat mujahadah. Sebab apa? Sebab akhlak tu yang baik tu, bila nak kita amalkan, kita rasa tertekan, iaitu kita terpaksa lawan. Itu belum jadi akhlak kita lagi. Itu masih lagi dalam mujahadah. Akhlak dia akan keluar dengan mudah. Sabar. Mula-mula kena, rasa nak marah, rasa tak redha. Itu masih lagi mujahadah. Tapi kalau kena terus, ya Allah aku redha, ini ketentuan kau, itu dah jadi akhlak sabar. Redha tu dah jadi akhlak. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, matilah dengan akhlak, rupa roh, sifat roh. Sifat roh
yang mempunyai akhlak-akhlak yang baik. Di antara cara nak menjadi orang akhlak yang baik ni macam mana tuan-tuan? Ulama ajar banyakkan selawat. Sebab apa? Ada dua hadis. Rasulullah kata orang yang paling dekat denganku yang paling banyak selawat. Dalam hadis yang lain, yang paling dekat denganku yang paling banyak akhlak, yang paling baik akhlak. Jadi kata guru kita Syekh Yusri Rushdi Al-Azhari, dia kata apa? Bila Rasulullah SAW kata yang paling dekat denganku adalah yang paling baik akhlaknya, dan dalam hadis yang lain yang paling banyak selawat, maka kata guru kami, ini bermakna semakin banyak kamu berselawat, semakin baik akhlak kamu. Semakin banyak kamu berselawat, kamu akan mula mendekati Rasulullah. Makin mendekati Rasulullah dari segi kerohanian, maka akhlak kamu akan mirip dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak lidah kamu akan mirip kepada akhlak lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana cara nak memperbaiki akhlak? Di antaranya adalah banyakkan berselawat. Banyakkan berselawat. Insya-Allah kita akan menghampiri Rasulullah secara kerohanian. Maknanya kita punya kerohanian kita akan dekat kepada kerohanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah, antara kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dan puncak bagi akhlak-akhlak yang indah-indah. Sehingga kan tidak ada satu pun perbuatan Rasulullah melainkan dia adalah syariat Allah. Tak ada satu pun saat Rasulullah terkeluar daripada syariat Allah. Segala tindak tanduk Rasulullah, tidurnya, qada hajatnya, gurau sendanya, berjalannya, apa semua, tak ada satu pun yang tak boleh dijadikan petunjuk. Tak ada. Semuanya adalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila ditanya pada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimanakah akhlak Rasulullah, maka kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Nak tengok muttaqin, Allah puji pasal muttaqin, Rasulullah. Allah kata sabirin, Rasulullah. Allah kata muhsinin, Rasulullah. Nak kata apa lagi? Semua muqarrabin, abrar, semuanya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang ke-19. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah Subhanahu wa taala telah mendidik daku dengan adab-adab yang indah-indah. Fa ahsana ta'dibi, maka dia telah memperbaikkan pendidikan adab ke atasku. Maknanya Allah sendirilah yang mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan ulama kata nak tengok tajalli Allah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah itu Maha Perrahmat Ar-Rahim. Nak tengok sifat Ar-Rahim, tengok pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah itu Maha Penyantun Halim. Maknanya Maha Penyantun ni apa? Penyantun ni lambat murka. Kalau letak sifat tu pada manusia, orang yang lambat marah. Jadi Allah ni walaupun disyirikkan, di orang sembah berhala ke, orang sembah api ke, orang apa pun, Allah Halim. Allah masih lagi bagi rezeki pada dia. Allah bagi rezeki, Allah bagi nyawa, bagi kebahagiaan di dunia dan sebagainya. Allah Halim. Kita buat dosa, Allah tutup lagi dosa kita. Kita buat banyak dosa, Allah berikan peluang untuk kita bertaubat. Allah itu Halim. Nak tengok sifat Halim ni, tengok pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ni Wahhab, banyak pemberian. Wahhab ni orang yang kalau diletak pada orang, banyak pemberiannya. Wahhab ni yang maha banyak kurniaannya. Itu maksud Al-Wahhab.
Nak tengok sifat orang yang banyak memberi, tengok pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak tengok sifat-sifat Allah dalam bentuk yang kita panggil yang dalam had manusia, kalau diletakkan sifat itu pada manusia, tengoklah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam dididik sendiri oleh Allah, sehingga kan hatta tidur baginda pun dalam ibadah, dan bahkan baginda tak pernah tidur hati baginda. Bukan baginda sahaja, semua para nabi begitu. Semua para nabi tidak pernah tidur hati mereka. Maknanya hati mereka tidak pernah lalai daripada Allah. Sebab tu Rasulullah pernah diriwayatkan bangun tidur tak wuduk pun terus sembahyang. Kita jangan buat macam tu. Kita jangan buat macam tu. Kalau kita tidur duduk dengan tegak, tempat keluar angin tu tertutup, tak apalah, kita panggil duduk dengan mutamakin, tak ada masalah. Tapi kalau kita tidur biasa, kena ambil wuduk lah, ya. Tapi Rasulullah tidak begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatinya tak pernah tidur. Sentiasa, hatta dalam tidur pun tak pernah lalai. Macam tu ulama kata para awliya Allah, dalam tidur pun solat, dalam tidur pun beribadah. Bahkan kalau nak tengok karamah, antara karamah Imam As-Suyuti, waktu dalam tidur Imam Nawawi datang ajar dia kitab Minhajut Talibin, belajar dengan ulama. Imam Suyuti wafat 911 Hijrah, Imam Nawawi wafat 676 Hijrah. Jadi dia punya jarak lebih kurang hampir 300 tahun, 200 tahun lebih, ya. Tetapi Imam Suyuti cerita, waktu dia muda-muda, Imam Nawawi datang dalam mimpi, ajar dia kitab Minhajut Talibin, sehingga dia bangun-bangun tidur dah hafal dah kitab Minhajut Talibin tu dalam kepalanya. Maksudnya begitulah para nabi. Bahkan lebih hebat lagi, mereka dalam tidur mereka pun mereka dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam tu juga ulama, macam tu juga ulama-ulama yang sangat dekat dengan Allah. Jauhlah kita ni tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh yang amat. Jauh yang amat. Maksud saya apa, kalau kita baca kisah ulama, kita macam tak percaya. Itu karamah yang Allah bagi pada mereka. Macam Imam Nawawi Syafi'i lah kan, yang bulan Ramadan ni satu hari khatam 2 kali khatam. Sayyidina Uthman khatam Al-Quran dalam satu rakaat, ya. Macam tak masuk akal kalau kita fikir. Tapi itu karamah ma'nawiyah, karamah dalam ibadah, ya. Baik. Hadis yang ke-20, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu rahmat. Tidak ada rahmat yang lebih besar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innama ana rahmatun muhdah, sesungguhnya aku ini rahmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada kamu. Banyak tafsiran tuan-tuan Rasulullah ni sebagai rahmat. Antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penyebab utama paling besar untuk manusia masuk ke syurga. Tidak ada sebab yang lebih besar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggakan 2/3 ahli syurga adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis, barisan nak masuk ke syurga ni ada 120 barisan. 80-nya adalah daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis sahih, Rasulullah kata, aku berharap kamu 1/2 ahli syurga. Kata para sahabat, ya Rasulullah, doakan lebih lagi kami 2/3. Aku harap kamu 2/3. Jadi ulama kata itu menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebab 2/3 ahli syurga masuk syurga. Jadi Rasulullah adalah sebesar-besar rahmat Allah. Syurga adalah rahmat Allah, neraka itu keadilan Allah.
Jadi bila Rasulullah diutuskan ke dunia ini dengan manusia keseluruhannya, sehingga kan seribu tahun lebih selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama masih terpelihara, Quran masih terpelihara, syariat masih terpelihara. Kita masih dapat menikmati agama yang betul, dapat menikmati akidah yang betul, akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah majoriti umat Islam. Jadi sehingga kan itu satu. Yang kedua, Rasulullah ni sebagai rahmat, apa lagi banyak sangat tafsiran. Antaranya ialah amalan umat Rasulullah ni diganda-ganda-gandakan. Amalnya sikit, amalnya sedikit, umurnya pendek, tetapi sekali amalan 10 kali ganda, sehingga 700 kali ganda. Sekurang-kurangnya 10 kali ganda. Nak buat jahat tak buat, dapat pahala 1. Nak buat baik tak buat, dapat pahala 1. Buat jahat, baru nak buat jahat, tak buat dapat pahala. Nak buat jahat, buat dapat 1 dosa. Buat baik, nak buat baik tak buat, dapat 1 pahala. Buat 100 atau 10 kali ganda atau 700 kali ganda. Ataupun bagi amalan-amalan tertentu tiada had, macam puasa, tak ada had. Mungkin ada orang dapat 10, mungkin ada orang dapat 100, mungkin ada dapat 1 bilion, mungkin 1 trilion, mungkin 1 zillion. Hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini umat Rasulullah. Sebab tu ulama kata, malaikat akan pelik lah kalau umat Rasulullah masuk neraka, pelik. Rahmat Allah pada umat ni terlalu besar. Rahmat Allah pada umat Rasulullah ni terlalu besar. Nak bertaubat, tepi tu boleh taubat, ujung tu boleh taubat, mana-mana boleh taubat. Nak umat dulu nak taubat kena pergi Mekah. Taubat tempat-tempat tertentu sahaja. Macam-macam lagi. Jadi antara rahmat Rasulullah ni ialah amalan umatnya diganda-ganda. Dan banyak lagi tafsiran, antaranya kalau umat dulu tak melanggar perintah Allah, terus azab Allah datang, habis. Dan habis tu bukan seorang dua orang, satu kaum habis. Dengan binatang-binatang ternakan semua habis, tak tinggal walaupun seorang. Kita maksiat hari-hari, bertimbun-timbun. Tapi berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diberi apa kita panggil, penangguhan sehingga terbitnya matahari di sebelah barat, ataupun sehingga nyawa itu sampai di tenggorokan, di mana alam akhirat ditunjukkan. Pada waktu itu rahsia dah terbuka, maka pada waktu itu baru tertutupnya pintu taubat. Sebelum itu, dosa macam mana pun, taubat tetap terbuka dan azab tidak disegerakan, tidak dimusnahkan. Rasulullah dah doa dah, umat Rasulullah ni tidak akan dihancurkan sekaligus. Tak ada, umat Rasulullah tak akan, walaupun musuh mengepung dia macam mana pun, berpakatlah satu dunia ni nak musnahkan umat Islam, tak akan musnah. Kalau habis orang Islam, habis kiamat ni, kiamat. Baik, Rasulullah kata, aku ni rahmat yang telah dihadiahkan oleh Allah kepada kamu, banyak sangat. Kita, kalau kita baca ibadat-ibadat umat terdahulu, malu kita. Ada yang berjihad beratus tahun, beribadat beratus tahun dan sebagainya. Kita sikit-sikit je, sikit-sikit. Jadi dengan rahmat Rasulullah, dengan rahmat Allah melalui Rasulullah sebagai rahmat, maka kita dapat banyak kemudahan. Bayangkan 2/3 ahli syurga adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Hakim wa ghairuhu, telah diriwayatkan oleh Imam Hakim Naisaburi dan selainnya. Persaksian Al-Quran, wa huwa qaulihi ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka kata imam kita Syekh Yusuf Nabhani, dan ia adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ambil ayat ni satu je, cukup untuk mengatakan Rasulullah sebaik-baik makhluk Allah. Allah tak kata rahmatan lil muslimin, Allah tak kata rahmatan lil mu'minin atau muttaqin. Allah kata rahmatan lil alamin. Allah itu Rabbul Alamin. Sayyidina Muhammad
Rasulullah rahmatan lil alamin. Allah mencipta segala alam, dan Rasulullah adalah rahmat bagi segala alam, termasuk alam malaikat, termasuk alam-alam yang tinggi-tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi kesemuanya. Kita akan tengok, ulama kata roh yang pertama dicipta Rasulullah, manusia pertama Nabi Adam. Tapi di akhirat nanti seluruh para nabi pun akan suruh manusia pergi minta tolong dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis tu kita akan baca pada hadis yang ke-40 nanti insya-Allah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebesar-besar rahmat Allah. Apa lagi dadanya? Dalam hadis sahih Rasulullah kata, man shalla alayya wahidatan, siapa yang berselawat ke atasku sekali, sallallahu alaihi asyra, Allah akan berselawat kepadanya, iaitu ulama kata Allah akan merahmatinya, Allah akan mengganda-gandakan pahalanya, dan Allah akan memuliakannya di kalangan para malaikat. Dengan satu selawat, Allah bagi 10 rahmat, Allah bagi 10 darjat, 10 kebaikan, 10 dosa dihapuskan, istighfar para malaikat, Rasulullah akan selawat, macam-macam lagi, hanya dengan satu selawat. Tidak ada mana-mana amalan yang diriwayatkan satu sahaja membuka 10 rahmat Allah, tak ada. Tak jumpa lah. Ulama kata apa? Kalau amalan ni dapat syurga, amalan ni dapat pahala, amalan Rasulullah, amalan ni dapat rahmat Allah. Bukan satu, 10. Kalau kita kata amalan ni dapat 100 tahun, amalan dapat mahligai di syurga, dapat ni, itu semua masih makhluk. Beramal dapat syurga masih makhluk, masih dapat makhluk. Tapi dengan satu selawat sahaja, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, satu selawat je, 10 rahmat Allah datang. Rahmat Allah adalah asas nak masuk syurga Allah. Rahmat Allah adalah asas untuk selamat daripada azab Allah. Jadi kalau ada amalan yang dapat syurga ataupun amalan yang dapat mahligai di syurga dengan amalan yang dapat rahmat Allah, mana besar? Besar lagi amalan yang dapat rahmat Allah. Sebab itu masih lagi makhluk, yang ini dapat kurniaan daripada Allah. Ada tak amalan yang satu amalan 10 rahmat dapat? Tak ada. Maka Rasulullah adalah rahmatun muhdah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmat, hadiah daripada Allah. Kita selawat pada Rasulullah 1, 10, 100, 1000, 1000, 10,000. Ulama kata kalau dapat 10,000 rahmat Allah sehari, masuk neraka? Takkan masuk neraka orang yang dapat 10,000 rahmat Allah sehari. Sebab tu ulama kata jangan mati tuan-tuan, sehinggalah jadikan selawat itu 1000 kali sehari. Kerana apa? Kalau kamu selawat 1000 kali sehari, selain daripada banyak fadilat yang lain, mustahil orang yang dapat 10,000 rahmat Allah sehari masuk neraka. Mustahil. Ya. Jadi ada tak rahmat yang lebih, sebab rahmat Allah yang lebih besar daripada Rasulullah? Tak ada. Betul hanya kita tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada masa lagi ke? Saya ambil last hadis last. Panjang sikit tapi kita cuba cepatkan hadis 21. Ya Allah. Ini antara hadis yang ulama kata di antara hadis yang paling diharapkan oleh umat Rasulullah di akhirat nanti. Ini hadis ni. Allah meridhakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umat baginda. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tala qaulallahi azza wa jalla fi Ibrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membaca kata-kata
Firman Allah SWT berkenaan dengan kata-kata Nabi Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Wahai Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyebabkan sesat banyak di antara umat manusia. Oleh itu sesiapa yang menurutku dalam Islam yang menjadi peganganku, maka ia adalah dari golonganku. Dan sesiapa yang menderhaka kepadaku dengan menyalahi agamaku, maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani, kiranya ia insaf dan bertaubat. Jadi Nabi Ulul Azmi ni ada 5. Kita pun tahu Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Nuh. Nabi yang sifatnya tegas, Nabi Musa dan Nabi Nuh. Nabi yang sifatnya lembut, Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Tetapi pada Rasulullah terhimpun kedua-duanya sekali. Rasulullah sempurna. Rasulullah sempurna. Jadi Rasulullah baca kisah doa dua Nabi, iaitu Nabi yang lembut sifatnya, Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Dan firman Allah SWT berkenaan dengan kata-kata Nabi Isa AS, wa qala Isa AS, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyeksa mereka, maka tidak ada yang menghalanginya, kerana sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampunkan mereka, maka sesungguhnya engkaulah sahaja yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Farafa'a yadayh. Lepas Rasulullah baca ayat ni, Rasulullah pun mengangkat kedua-dua tangan baginda yang mulia. Wa qala Allahumma ummati ummati, ya Allah umatku umatku. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam menangis. Wa qala Allahumma ummati ummati wa baka. Ni hadis sahih tuan-tuan, hadis sahih Muslim. Ulama kata hadis ni antara hadis buat berita gembira buat kita semua, antara hadis yang sangat kita harapkan di akhirat nanti. Rasulullah pun doa umatku umatku. Panjang nak cerita doa Rasulullah, ada banyak kisah tentang umatku ni tuan-tuan. Baik. Faqala Allah ya Jibril idhhab ila Muhammad wa rabbuka alam fasalhu ma yubkika. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Sayyidina Jibril, wahai Jibril, pergilah kepada Nabi Muhammad, sedangkan Tuhanmu Maha mengetahui. Allah tanya di sini bukannya Allah tanya nak tahu, tak. Allah Maha mengetahui, tetapi untuk memuliakan. Fasalhu ma yubkika, maka tanya dia apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu Jibrilu alaihi salam fasa'alah. Lalu malaikat Jibril pun datang dan bertanya. Bertanya baginda sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa alam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu Jibril, aku menangis ni sebab risaukan umat aku. Aku menangis sebab risaukan umat aku. Macam mana nabi-nabi yang sebelum ini risau pada umat dia. Wa huwa alam, tapi Allah mengetahui jawapan tu. Kemudian Jibril pun memberitahu kepada Allah SWT. Maka Allah SWT qala Allah ya Jibril idhhab ila Muhammad, wahai Jibril, pergilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqul, dan katalah pada baginda sallallahu alaihi wasallam, inna sanurdika fi ummatik wa la nasu'uk. Kami akan meredhakanmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada apa yang kami akan lakukan pada umatmu. Dan kami wala nasu'uk, dan kami tidak akan menyakitimu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umatmu. Maknanya Allah beri janji pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan redhakan Rasulullah pada apa yang Allah akan lakukan pada umat Nabi Muhammad dekat akhirat nanti. Dan Allah kata, kami tak akan menyakitimu pada umatmu. Kami tak akan buat hukum umatmu dengan apa yang menyebabkan engkau sakit. Ni hadis Muslim, sahih Muslim. Maka kata para ulama, hadis ni adalah antara hadis yang sangat kita harapkan. Dia juga tafsiran kepada tafsiran wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan kurniakan kamu berbagai-bagai kurniaan di akhirat nanti yang sehingga engkau redha. Maka kata ulama, Rasulullah tak akan redha walaupun satu umatnya untuk masuk api neraka. Rasulullah tak akan redha. Rasulullah tak akan redha walau satu umatnya untuk masuk api neraka ataupun untuk kekal dalam neraka. Kalau kita tengok hadis, Rasulullah akan terus bagi syafaat sehingga semua orang akan keluar daripada api neraka.
Siapa yang masuk api neraka, keluar dari api neraka. Siapa yang darjatnya sedikit begini, ditingkatkan darjatnya di akhirat. Jadi Allah bagi janji, Allah tak akan menyakiti Rasulullah pada umat baginda, dan Allah akan redhakan baginda pada apa yang Allah akan lakukan pada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka kata ulama, ini adalah antara hadis yang sangat kita harapkan, yang kita akan datang ke akhirat nanti. Kita akan datang dengan bangganya sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu Allah dah bagi janji pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tak akan sakiti baginda pada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Bertuahnya kita jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam ulama kata, baginda tak akan redha walaupun satu umat baginda masuk ke dalam api neraka Rasulullah, api neraka Allah. Maka Rasulullah akan terus bagi syafaat, terus kepada umat baginda di akhirat nanti. Allahu Akbar. Kita doa sikit dan berauzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma habibna ila Rasulillah wa habib Rasulullah ilaina. Ya Allah, cintakanlah kami kepada Rasulullah dan cintakanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Ya Allah, sempurnakan Islam kami. Ya Allah, sempurnakan iman kami. Ya Allah, sempurnakan ihsan kami. Ya Allah, sempurnakan cinta kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Engkau menarik nyawa kami nanti, ya Allah, jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling kami cintai, agar kami dapat bangkit berdekatan di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hidupkanlah kami di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafatkanlah kami di atas agama dan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala kami ditanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kubur nanti, maka tanpa syak wa sangka lagi, ya Allah, kami berkata, itulah kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bangkitkanlah kami di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami daripada orang-orang yang menerima syafaat Rasulullah di perhentian-perhentian di akhirat nanti, ya Allah. Berilah kami minum daripada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami melintas di tiang sirat, jadikanlah selawat kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembimbing dan penyelamat kami, dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiringi kami. Ya Rabbana, Allahumma sallim ya Allah, dan masuklah kami, ya Allah, ke dalam syurga-Mu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna